Dia macam kalau kita ambil untuk tahan tidur, tapi dia still Dia still mengantuk, tak segar. Yang pertama mungkin kita boleh tengok apa jenis kopi tu sendirilah yang dia ambil. Sebab sekarang ni kita tahu dah banyak yang instant coffee kan. Nama kopi tapi terlalu banyak gula, terlalu banyak pengawet. So the pure of the coffee tu actually kita sendiri pun tak tahu. So kalau yang tu no wonder lah kalau kita minum tu tak rasa efek kopi kan. Kita cuma dapat rasa je tapi the effect tu tak ada. Tapi mungkin kalau ambil yang the pure coffee kan, yang betul-betul roasted coffee tu, kalau masih lagi tak mengantuk tu, mungkin dia dah memang coffee lover, dia dah memang sentiasa ambil kopi. So dia dah terbiasa dengan benda tu. So lama kelamaan dia tak rasa dah efek kopi tu. Sebab dia dah terbiasa dengan kopi tu punya amount dalam tubuh dia tu. Sometimes kalau kita perasan kalau kita minum kopi kerap, heart rate pun akan sedikit tinggi juga. So takut in the long term tu dia akan efek jugalah kepada kita punya kesihatan jantung dan lain-lain jugalah. Sebenarnya pengambilan kafein ni sebenarnya bagus untuk tubuh kita sebab dia ada ejen untuk kurangkan stress level dalam tubuh kita kan. Dia macam ejen penenang lah secara semula jadi. Cuma kalau dalam a good sleep hygiene, caffeine intake ni kita perlu limitkan at least 6 jam sebelum waktu tidur. Kita dah tak boleh nak ambil. Maksudnya kalau you tidur pukul 10 malam, maksudnya selepas jam 4 petang sebenarnya dah tak boleh ambil dah. Jadi kita kena limit lah. Pagi hingga tengah hari tu kita boleh minum kopi. Kalau malam tu kita memang nak pastikan kita boleh tidur dengan baik, so kita kena stop lah. Mungkin ada setengah orang kata saya okey je, saya minum pukul 8 malam pun saya boleh tidur. Okey, mungkin dia dah terbiasa. Tapi ini bila bercakap dalam soal long term lah. Sebab caffeine bila once dia dah masuk dalam tubuh kita, maksudnya once kita dah minum caffeine, dia akan ambil masa yang agak lama untuk nak dirembeskan kembali. Disebabkan itulah kita perlu limitkan at least 6 jam sebelum kita tidur malam supaya caffeine tu dia dah boleh keluar dulu sebelum kita tidur. Sama juga macam alkohol. Alkohol dia berbeza sikit. Alkohol ni dia macam sedatif punya ejen. Jadi kalau orang ambil alkohol ni, dia akan cepat terlelap. Tapi kalau kita uji sewaktu dia tidur dalam keadaan alkohol yang tinggi, dia lagi banyak light sleep dan dia tak akan ada REM sleep pun. Dia akan suppress. Sebab kandungan alkohol tu dia akan suppress REM sleep dan dia akan memanjangkan tempoh light sleep. Sebab tu orang yang tertidur disebabkan mabuk lah, maksudnya dia minum alkohol banyak, bila dia bangun dia akan jadi macam a bit confused at the first minute dia bangun tu. Sebab tu dia sakit kepala. Ya betul, sakit kepala apa semua lah. Merokok mungkin kurang kalau nak compare to caffeine and alcohol punya minuman, tapi dia sedikit sebanyak dia masih ada juga kesan. Cumanya rokok ni sebab yalah, rokok pun dia kalau orang tu memang hisap banyak kan, tapi kalau just one or two cigarette tu mungkin kesan dia kurang, tapi kesan dia tu masih ada efek jugalah. Not directly kepada tidur, tapi sebenarnya dia kepada vital sign kita. Biasa kita hisap rokok pun heart rate akan sedikit tinggi apa semua. So heart rate yang tinggi tu akan menyebabkan kita ambil masa lah untuk nak tidur. Sebab tu kalau orang yang suka bersukan, bersenam pada waktu malam, sebab tu disarankan dia tak boleh dah habis bersukan atau bersenam tu dia terus balik nak terus tidur, tak boleh. Sebab dia punya body temperature dia masih tinggi, dia punya heart rate masih lagi tengah spike. So dia perlukan sedikit masa untuk nak cool down dan baru dia boleh tidur. Sebab tu kalau diikutkan tak disarankan lah untuk bersenam atau aktiviti yang mengeluarkan peluh yang banyak ni pada waktu malam. Tapi bergantung kepada lifestyle seseorang kan. Waktu siang mungkin dah agak sibuk bekerja, jadi perlu bersukan pada waktu malam. Cuma dia perlu jarakkan. Biasanya 1 to 2 hours lah. So sempatlah masa untuk nak cool down apa semua.